Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Pada lewat malam ini, yang terus menonton channel ini, aku ucapkan terima kasih dan tahniah kerana anda ingin mengetahui isu-isu terkini politik Malaysia. Yang terkini malam ini adalah pendedahan beberapa jam yang lepas keputusan daripada Mahkamah Persekutuan. Akhirnya, sebulat suara menyatakan bahawa 31 individu gagal cabar notis kompaun SPRM berkaitan penerimaan wang daripada 1MDB. Antara yang gagal di dalam permohonan rayuan di Mahkamah Persekutuan tersebut adalah Saarani dan Sahrir. Apa ceritanya? Ikuti terus isu ini. Jangan lupa tinggalkan komen kamu. 31 individu termasuk Menteri Besar Perak iaitu Datuk Seri Saarani Mohamad gagal dalam percubaan mereka untuk mencabar notis kompaun SPRM 3 tahun lepas berhubung dakwaan menerima wang yang berasal daripada 1MDB. Ini sesuatu yang menarik untuk kita ulas. Wang itu datang daripada 1MDB dan telah diterima, menurut berita ini, telah diterima oleh Datuk Seri Saarani Mohamad dan juga antaranya juga adalah Sahrir, dan mereka telah memohon supaya kompaun itu dibatalkan, tetapi Mahkamah Persekutuan menolak permohonan tersebut. Ini susulan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi meneruskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu. Jadi bermaksud ini muktamad kerana selepas Mahkamah Persekutuan tidak ada lagi mahkamah yang lebih tinggi daripadanya. Terpaksalah mereka ini 31 individu termasuk Menteri Besar Perak atau Saarani Mohamad dan juga Sahrir Hamdan. Pada 27 Februari 2020, Mahkamah Tinggi menolak permohonan kesemua individu untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman mencabar notis kompaun SPRM, dan Mahkamah Rayuan juga menolak rayuan mereka pada 15 Oktober tahun lepas. Kesemua 31 individu mewakili UMNO dan bahagian-bahagian Barisan Nasional yang dikeluarkan notis kompaun oleh SPRM, termasuk Saarani yang mewakili Badan Perhubungan UMNO Perak, Tan Sri Sahrir Hamdan Samad, Tan Sri Sahir Samad, UMNO bahagian Johor Bahru, serta Datuk Nur Jazlan Mohamed, Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Pulai. Dalam keputusan itu, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Sri Hasna Mohamed Hasim yang mendengar permohonan itu berkata, tiada isu baru yang dibangkitkan untuk diputuskan oleh Mahkamah. Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali alias Arwi yang mewakili SPRM memaklumkan Mahkamah bahawa pihaknya tidak meminta kos daripada individu terbabit dan Hasna juga tidak mengeluarkan sebarang perintah mengenai kos. Dalam permohonan itu, semua 31 individu meminta Mahkamah mengisytiharkan bahawa kompaun SPRM yang dikeluarkan pada 7 Oktober 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Mereka turut memohon perintah untuk membatalkan notis kompaun itu dan injuksi bagi menghalang SPRM menguatkuasakan kompaun terbabit atau meneruskan tindakan pendakwaan. Pada prosiding hari ini yang berlangsung secara dalam talian, Peguam Muhammad Sahrul Fazli Kamarul Zaman yang mewakili kesemua individu meminta kebenaran untuk merayu bagi membolehkan Mahkamah memutuskan 8 persoalan undang-undang. Beliau berhujah, pengeluaran notis kompaun itu adalah satu keputusan pentadbiran oleh SPRM yang boleh disiasat oleh Mahkamah melalui semakan kehakiman. Bagaimanapun, Ahmad Hanir berhujah bahawa keputusan yang ingin dicabar bersifat akademik, memandangkan tempoh untuk menerima atau menolak tawaran kompaun itu sudah luput tariknya kerana mereka mempunyai selama 14 hari untuk berbuat demikian. Beliau juga berkata individu terbabit melalui firma guaman Sahrul Fazli telah memaklumkan secara bertulis bahawa mereka tidak menerima tawaran kompaun itu. Saudara-saudara sekalian,
dengan isu yang amat menarik ini. Kita amat tertarik apabila Mahkamah Persekutuan dengan ini menolak permohonan 31 individu cabar notis compound SPRM. Bermaksud nasib mereka berakhir di sana, terpaksalah mereka bersemuka dengan compound SPRM itu. Compoundnya itu tak tahulah, aku pun tak pasti apa bentuknya. Adakah itu dalam bentuk uang ringgit atau sebagainya. Kalau dalam bentuk uang ringgit, aku pun tak tahu juga berapa yang SPRM nak dibayar. Berapa yang SPRM nak kemukakan nak dibayar. Berapa, aku pun tak tahu. Harap-harap nanti Anda boleh tunjukkan dalam komen berapakah yang SPRM mahu. Walau bagaimanapun, aku masih tertarik dengan uang 1MDB yang tersebar luas kemana-mana. Dalam pendedahan dalam berita ini, agak jelas bahwa Datuk Sarani Mohamad dan juga Sahril Samad telah menerima uang berasal daripada 1MDB. Adakah ini boleh menjadi bukti penyalahgunaan uang 1MDB? Kita pun tak tahu. Kerana 1MDB adalah milik kerajaan, diperbadankan, keuangan diperbadankan. Itu bukan milik parti, itu bukan milik seseorang, tapi milik kerajaan Malaysia untuk memperkembang dan meningkatkan pendapatan negara, bukan untuk membantu parti-parti politik. Namun apa yang kita lihat sekarang ini makin terdedah bahwa yang menerima uang berasal daripada 1MDB adalah daripada pelbagai pihak, dan terkini adalah daripada diperoleh kesemua mewakili UMNO dan bahagian-bahagian Barisan Nasional. Jadi apa pendapat kamu semua? Adakah Anda juga sependapat dengan saya? Tidak bersetuju bahwa uang ini disebarkan pemberiannya? Sepatutnya uang 1MDB itu membantu rakyat, memajukan negara, mengayahkan negara. Tetapi yang berlaku, Anda masih tahu, Anda sudah tahu kan? Dalam kes SRC telah diputuskan bahwa berlaku penyelewengan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.